Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan padu. Sudah pasti ramai rakyat Malaysia hari ini yang bercakap tentang padu. Bahkan Timbalan Ketua Menteri Sabah juga sudah menyatakan berkaitan dengan perkara ini, di mana takut sistem padu ini bukannya untuk membantu rakyat tetapi menjadi ancaman. Bukan saja Ketua Menteri, tetapi saya rasa banyak lagi ahli politik yang lain juga membuat kenyataan yang sama. Saudara-saudara, sehingga kan di Sarawak mereka menangguhkan pendaftaran padu ini. Apa sudah terjadi sebenarnya? Bahkan Anwar Ibrahim juga menggesa ataupun meminta Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk memperjelaskan perkara ini kepada jemaah menteri di kabinet. Tuan-tuan dan puan, satu berita susulan selepas semua ini berlaku, perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com. Rafizi jamin data padu selamat. Dedah ada lebih 2 juta kali cubaan serangan pada 26 Mac 2024. Orang di sebalik padu, pangkalan data terbaru kerajaan yang semakin dikritik atas kebimbangan isu privasi dan keselamatan, tampil mempertahankannya dengan mendakwa sistem itu berjaya menepis lebih 2 juta cubaan serangan dalam tempoh seminggu yang lalu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, padu dibangunkan secara dalaman menggunakan kepakaran penjawat awam sambil menambah ia memenuhi piawaian antarabangsa dan amalan terbaik mengurangkan risiko kebocoran maklumat. Menurutnya, maklumat yang disimpan dalam padu tertakluk kepada akta rahsia rasmi, sementara peralatan komputer dilindungi di bawah akta jenayah komputer. Di samping hanya pegawai yang ditapis oleh Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan dibenarkan akses. Oleh itu, mana-mana perbuatan mengakses, memuat naik, memuat turun, memindah, menambah atau menyebarkan apa-apa data dalam padu tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah, dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara, denda atau kedua-duanya sekali. Kenyataan itu dikeluarkan di sebalik kritikan yang semakin meningkat terhadap padu yang menurut Rafizi telah menyaksikan pendaftaran kira-kira 7,7 juta rakyat Malaysia. Rafizi menjawab kesangsian diluahkan Kerajaan Sarawak mengenai pendaftaran itu, di mana seorang Menteri Kanan Negeri mempersoalkan sama ada data itu akan disalahgunakan untuk tujuan politik. Menteri Pelancongan Negeri Sarawak Abdul Karim Rahman Hamzah turut mempersoalkan Putrajaya kerana meminta terlalu banyak maklumat sulit daripada orang ramai. Sebaik saja anda mengisi, anda bogelkan diri sendiri. Hampir semuanya, akaun bank anda, rumah anda, semuanya, katanya pada Jumaat. Saya tidak fikir itu adalah cara yang betul melayan rakyat. Kebimbangan itu menyebabkan Sarawak satu-satunya negeri yang memutuskan untuk menunda proses pendaftaran. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Sharifah Hasidah, Syed Aman Ghazali berkata, kebimbangan mengenai keselamatan data ada asas memandangkan kes penggodaman memang berleluasa pada masa ini. Beliau berkata kerajaan negeri pada dasarnya menyokong objektif untuk mengumpul data bagi mengukur status kewangan rakyat dalam pemberian subsidi besar. Namun bukanlah hingga ke tahap mendedahkan profil sulit dan pribadi seseorang yang sememangnya tidak wajar didedahkan. Di sebalik kritikan itu, Rafizi bertindak sambutan terhadap padu telah naik mendadak dengan 2.3 juta lagi orang mendaftar dalam 7 hari, menjadikan jumlah keseluruhan 7,7 juta. Apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, terima kasih kerana bergabung di dalam channel ini. Kepada anda yang baru di dalam channel ini, admin ingin mengucapkan terima kasih dan semoga anda boleh terus bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat. Kepada yang sudah lama setia bersama di dalam channel ini, admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda. Nah, saudara-saudara, terdapat satu kabar yang menggemparkan, satu kabar mendukacitakan, terutamanya untuk politik di Malaysia.
Disahkan daripada artikel Malaysia Kini, bagi saya ini pasti pemergian ataupun peninggalan satu individu yang telah pergi meninggalkan kita semua. Dan bagi saya ini pasti pemergian yang mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia, tidak kira daripada kerajaan maupun daripada pembangkang. Artikel daripada Malaysia Kini, anti bersih meninggal dunia, diterbitkan pada 26 Mac. Bekas pendidik NOI yang lebih dikenali sebagai anti bersih meninggal dunia pada umur 78 tahun. Bekas guru bahasa Inggris, dia berjalan demi demokrasi Malaysia pada 2 Julai 2000 dan berdepan gas pemedih mata dan meriam air. Imej ikonik anti bersih dengan baju kuning dan memegang bunga kekwa basah dengan air kimia di luar hospital Tung Shin menjadi imej yang menerjemahkan perhimpunan bersih, kata bersih di media sosial. Menurut bersih, OI mewakili beribu-ribu, jika tidak berjuta-juta rakyat Malaysia biasa yang mengambil berat tentang negara, bersuara dan melakukan sesuatu apabila keadaan tidak betul. Takziah kepada keluarga beliau. Beliau adalah ikon yang tidak akan dilupakan. Rest in peace, anti bersih. Dalam kemas kini di laman Facebook OI, anak perempuannya Petra Pedley memaklumkan OI berada di unit rawatan rapi sebuah hospital di luar negara 2 hari lalu. Doktor menanggalkan sistem sokongan hayat sekitar jam 6 petang semalam, tulisnya. Ia adalah pemergian N yang paling indah kepada pencipta. Kami memegangnya sehingga akhir, menyanyi dan bercakap dengannya. Semuanya sangat tiba-tiba, seperti yang dia mahu, tidak menjadi beban kepada sesiapa. Bebas pulang ke rumah. Jasadnya akan dibawa pulang ke Malaysia, tulis Petra. OI turun ke jalan raya di tengah-tengah KL bersama-sama dengan puluhan ribu rakyat Malaysia dalam perhimpunan bersih 2.0 untuk menggesa pilihan raya yang bebas dan adil. Imej ikonik itu menyebabkan dia mendapat jolokan Malaysian Lady of Liberty. OI kemudiannya mengakui terkejut kerana tiba-tiba menjadi perhatian selepas imej itu menjadi tular. Dalam temu bual eksklusif dengan Malaysia Kini, warga Pulau Pinang itu berkata, penampilan di Five Arts Center adalah detik kebangkitan tentang apa yang berlaku di negara ini. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri, ataupun sebelum kita meneruskan kepada isu seterusnya, saya mohon maaf sekiranya sebutan mendiang anti bersih, yaitu N yang dieja sebagai ENNI, OOI ini adalah salah, maafkan saya, namun saya sebagai admin dalam channel ini mengucapkan salam takziah. Dan ini pasti satu pemergian yang mengejutkan kepimpinan politik Malaysia.